yang masuk pertandingan ni ada guru-gurunya sendiri. So, kalau tak silap saya lah, ada anak didik Kak Eli sendiri, lepas tu Puan Safina, isteri kepada Naib Pengurusi Surau kita, dan juga kaum muslimah itu, Puan Pah dan Puan Anis dan rakan-rakan yang ramai orang kata membimbing anak-anak ini untuk orang kata mahir lah dalam bacaan Al-Quran ini sendiri. Ya. Jadi oleh kerana kita tengok walaupun buat pertama kalinya program ini dilaksanakan dan ramai pula yang participate, saya rasa lah insya-Allah kita akan buat lagi. Orang kata tahun ni program ni adalah kita punya program yearly affair kita. Mungkin kalau tidak di setakat bawah 12 tahun mungkin akan lebih lagi. Atau pulang kepada pengurusan yang akan datang nanti macam mana. Jadi saya pun tak nak cakap panjang juga. Saya nak ucapkan tahniah lah nanti kepada siapa yang menang, dan kepada yang tak menang jangan putus asa. Ambillah ini sebagai satu orang kata dorongan untuk kita lebih lagi. Maknanya nanti boleh lagi berguru lagi, tanya apa yang silapnya, perbetulkanlah sebutan-sebutannya. Dan saya dipahamkan juga yang masuk pertandingan ni rata-ratanya bacaannya memang bagus. Bagus. Walaupun boleh diperbaiki lagi, tapi dia kata di tahap bawah 12 tahun memang bagus. Jadi yang selebihnya nanti saya rasa mungkin juri utama ni Ustaz Rahman ni akan bagi komen sikit pasal benda ni. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya serahkan balik ni kepada pengurusi majlis iaitu Saudara Nizam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengurusi Surau, Cik Baharudin. Jadi majlis seterusnya tak lengkap lah majlis kita ni kalau kita tak dengar sedikit ulasan ataupun komen daripada Ketua Hakim Pertandingan kita, iaitu Tuan Haji Ustaz Abdul Rahman sendiri. Mungkin ada sedikit tips untuk adik-adik dan untuk diri kita juga, ataupun saranan yang kita boleh ambil sebagai ilmu. Jadi saya jemputlah Tuan Haji Ustaz Abdul Rahman untuk memberikan sedikit nasihat ataupun cadangan ataupun sebarang ulasan berkenaan dengan program ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Terima kasih Saudara Pengurusi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Pengurusi Surau, ya, Cik Baharudin, seterusnya kepada anak-anak, ya, dan ibu bapa mereka, ya, saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah berjaya buat pertama kalinya membuat pertandingan hafazan Al-Quran untuk peringkat umur bawah 12 tahun. InsyaAllah di masa-masa akan datang saya rasa mungkin ada boleh kita buat di bawah 17 tahun ataupun kemudian peringkat dewasa, ya, qari dan qariah, ya. Saya juga percaya yang anak-anak yang mengambil bahagian ini tidak berhenti di sini sahaja, ya. Saya dapati susah juga nak menjadi pengadilnya kali ini kerana agaknya persaingannya agak sengit. Jadi perbezaan markah antara yang dapat nombor 1 dengan yang lain-lain itu sikit saja, ya. Tapi sudah tentulah dia bukan kepada peringkat ataupun dewasa, ya. Artinya walaupun berada pada peringkat yang sama, tapi peringkat itu masih kata di peringkat sangat permulaan lagi, ya.
Artinya mesti banyak lagi ruang untuk memperbaiki bacaan itu, ya. Dengan syarat kesungguhan yang ditunjukkan melalui pertandingan ini itu diteruskan. Dengan kerjasama ibu bapa dan juga guru-guru yang membimbing sekarang ini, ya. Saya dapati dari segi menghafal surah yang diberikan, iaitu tidak ada masalah, semua dapat menghafal dengan baik, ya. Hanya ada sedikit ataupun keperluan, ya, untuk memperbaiki sebutan, ya, makhraj dan sifat huruf, ya. Dan juga kebanyakan peserta boleh dapat misalnya panjang pendek, ya, 2 harakat, yang mana 2 harakat, yang mana 4 harakat, yang mana ada dengung dan sebagainya. Itu sudah dikuasai. Tetapi dari segi sebutan huruf tu banyak yang masih mempunyai masalah, ya. Tapi itu tidak hairanlah kerana Quran ini dalam bahasa Arab, bukan bahasa Melayu kita, ya. Jadi kalau tak dapat nak menyebut huruf-huruf Arab itu, ya, bukanlah suatu benda yang teruk, ya. Tapi perlu meneruskan latihan, ya. Jadi bacaan Quran ini sesuatu yang dipinta, ya, yang dipinta kita lakukan sebagai suatu fardu ain. Fardu ain maksudnya wajib setiap orang, ya, boleh membaca Al-Quran, ya. Kerana Al-Quran itu ialah utusan atau surat, ya, yang dihantar kepada kita semua daripada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang menjadikan kita, yang menciptakan kita, yang menciptakan, ya, seluruh alam ini. Jadi dia hantar surat pada kita, suruh kita baca. Surat itu memberitahu kita apa yang kita wajib lakukan, ya, dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita tidak boleh membaca surat itu, ataupun kita tidak membacanya, jadilah kita sudah buat satu kesalahan yang besar. Jadi itu sebab kita nak nasihatkan anak-anak kita supaya dari awal lagi, ya, mula merapati Al-Quran itu, mula-mula dengan membacanya, kemudian bila sampai ke satu peringkat untuk memahami apa yang dibaca, ya. Sekarang ni mungkin kita tidak tahu, tidak faham apa yang kita baca sebab dia dalam bahasa Arab. Tetapi bila kita naik, semakin bertambah usia, kita harapkan kita belajar juga bahasa Arab itu, ya. Seperti juga kita belajar bahasa Inggeris, bahasa yang bukan bahasa ibunda kita, dan boleh menggunakan bahasa Inggeris dan faham apa yang kita baca. Kita juga mesti boleh pada satu hari nanti membaca Al-Quran itu dan faham terus apa maksud dia dalam bahasa Arab. Jadi apa yang sudah ditunjukkan setakat ini itu sangat-sangatlah menggalakkan, ya. Saya berpuas hati yang di situ para peserta yang saya mengambil bahagian dalam pertandingan ini semuanya menunjukkan, ya, kesungguhan dan bakat. Alhamdulillah. Jadi yang hanya diperlukan ialah nak memperbaiki, ya, tajwid, ya, memperbaiki sebutan huruf, ya, makhraj huruf, sifat-sifat huruf, ya. Kemudian hukum-hukum tajwid, ya, yang mana ada dengung, yang mana tebal, yang mana nipis, yang mana panjang dan pendek dan sebagainya itu. Dan itu insya-Allah, ya, kita boleh buat, ya, dengan tiap-tiap hari, ya, tiap-tiap hari memberi sedikit masa untuk Al-Quran, ya.
tak banyak ya. 15-20 minit. Ya. Tapi setiap hari kita kena ada melihat dan menatap dan membaca Al-Quran. Ya. Tak boleh tinggalkan satu hari. Ya. Bolehkah kita satu hari tak makan? Atau satu hari tak minum? Kan? Atau satu hari tak tidur? Atau tak buat apa-apa? Ya. Jadi dalam satu hari itu mesti juga ada ruang dalam masa itu untuk membaca Quran. Kita anggap Quran itu sebagai sesuatu yang sangat penting bagi diri kita, macam makan dan minum lah. Kan? Kalau tiada ada hari yang kita kata, okey, hari ini aku tak nak makan langsung. Bolehlah kita kata, hari ini aku tak baca Quran. Tak. Seperti mana kita mesti makan tiap-tiap hari, minum tiap-tiap hari, kita mesti baca Quran tiap-tiap hari. Yang itu saja saya rasa nasihat saya dan pandangan saya terhadap adik-adik, anak-anak ya, ataupun saya sudah patut panggil cucu-cucu. Kerana cucu saya sendiri pun dah 12 tahun dah. Ya, jadi yang ini peringkat cucu dah ya. Tak boleh panggil anak dah. Baiklah ya. Itu saja pesanan saya. Saya rasa semua sekarang nak mendengar ya siapa yang keputusan itu ya. Jadi saya harap insya-Allah kita akan ada lagi program-program seperti ini ya. Sedikit lagi saya rasa nampaknya kita terpaksalah berada dalam keadaan duduk di rumah ni ya. Tidak dapat dengan adanya PKP ini secara berterusan ya. Jadi di sinilah kita perlukan banyak-banyak kesabaran ya, kesabaran dalam menghadapi COVID-19 ini ya. Saya rasa ramai yang memanglah duduk di rumah ya. Tu tak dapat keluar ya. Sesuatu yang sangat berat ya. Tetapi insya-Allah ya kita mesti anggap apa yang berlaku ini sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan setiap ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah tentu ada hikmahnya, ada kebaikannya ya. Hanya apa yang kita perlu ialah bila menghadapi percubaan seperti ini, kita hendaklah banyak-banyak bersabar dan meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan itulah dan salah satu daripada cara yang paling baik untuk mendapat pertolongan daripada Allah Taala ialah dengan membaca Quran itu sendiri. Jadi kalau kita gunakan masa yang kita dipaksa duduk di rumah ni, tidak boleh keluar tu, bukan sebagai satu siksaan ya, bukan satu siksaan, tetapi sebagai satu Allah nak beri kita peluang untuk belajar baca Quran, untuk belajar benda-benda lain ya. Jadi kalau masa itu kita terpaksa habiskan keluar ya. Sekarang ni kita terpaksa duduk rumah, jadi dengan itu kita boleh meningkatkan bacaan Quran kita. Insya-Allah. Ya. Jadi anggaplah apa yang berlaku ini sebagai satu cobaan dan suatu pertolongan juga daripada Allah, memberi kita peluang untuk mendapat meraih pahala ya. Kan yang kalau dalam keadaan biasa kita tak dapat. Baiklah, sekian saja ya ucapan daripada saya ya. Saya harap mohon maaf kalau ada apa-apa yang tersilap dan tersalah ya. Saya pun
pengadilan itu kalau macamnya tak puas hati, saya pun minta maaf lah ya. InsyaAllah kita akan ada pertandingan di peringkat lain pula ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih di atas cadangan dan juga sedikit tips-tips ataupun nasihat kepada kita semua pada malam ini. Jadi saya tertarik dengan satu cadangan Ustaz tadi, iaitu berkenaan dengan program hafazan, iaitu di bawah 17 tahun, bermaksud tingkatan 5 ke bawah. Jadi insya-Allah Ustaz, saya dan rakan-rakan akan cuba usahakan agar program ini kita laksanakan. Jadi saya ingat bawah 17 tahun pun, saya kira-kira tadi masa Ustaz bercakap tu, saya rasa cukup kot. Ada kot 20 orang kot. Kalau lelaki perempuan cukup kot. Saya ingat insya-Allah kita cuba buat. Tengok macam mana nanti. Okey Ustaz, terima kasih tadi di atas nasihat. Okey, jadi masa yang kita tunggu-tunggu, iaitu pengumuman pemenang pertandingan hafazan Al-Quran secara digital yang pertama kali dibuat di Kondo. Mungkin juga pertama kali di Selangor kot. Saya pun tak pernah dengar lagi ada benda macam ni dibuat kan. Jadi kita cuba je lah. Kot boleh jadi ikutan daripada pihak-pihak lain. Program baik ni, kalau ada orang ikut, alhamdulillah lah. Jadi saya nak cerita sikit pasal mengadili markah bagi peserta-peserta. Kita mempunyai 4 kategori markah, iaitu yang pertama hafazan dan kelancaran, markah penuhnya ialah 40. Tajwid, markah penuhnya ialah 30. Fasyahah, iaitu jelas, markah penuhnya 20. Suara dan persembahan 10. Jadi keputusan pengadilan daripada kedua-dua hakim, iaitu Ustaz Abdul Rahman sendiri dan juga Encik Baharudin, adalah muktamad. Jadi ini pengadilan mereka yang ada ilmu dalam bacaan Al-Quran ini. Jadi kita ni, macam saya ni, saya akulah dengan keputusan itu. Jadi seterusnya kita mulakan daripada kategori Qariah dululah. Jadi tempat ketiga jatuh kepada adik Mia Katkra binti Abdul Baki, berumur 12 tahun, daripada Blok B, yang memperdengarkan surah Al-Fil dengan kutipan markah keseluruhan sebanyak 86 markah, iaitu pecahannya hafazan dan kelancaran 38/40, tajwid 27/30, fasyahah itu jelas 14/20, suara dan persembahan 7/10. Jadi saya ucapkan tahniahlah kepada adik Mia Katkra. Dia nak sebut nama pun susah ni, nama budak-budak sekarang ni. Nak menyebutnya KH. Okey, seterusnya Naib Johan. Naib Johan bagi kategori Qariah jatuh kepada adik Amairah Kisha binti Nik Amirul daripada Blok B yang berumur 11 tahun, yang memperdengarkan surah Al-Ma'un dengan kutipan markah keseluruhan sebanyak 87 markah. Pecahannya adalah seperti berikut: hafazan dan kelancaran 38/40, tajwid 23/30, fasyahah jelas 17/20, suara dan persembahan 9/10. Jadi tahniah juga kepada Naib Johan, iaitu adik Amairah Kisha. Okey, jadi ini yang kita tunggu-tunggulah, Johan, pertandingan hafazan Al-Quran tahun 2021 bagi kategori Qariah jatuh kepada, setelah diambil kira bacaan, kelancaran, tajwid, suara dan persembahan, ianya milik adik Syarinah binti Muhammad Nazir yang berumur 12 tahun daripada Blok
A yang memperdengarkan surah Al-Insyirah dengan kutipan markah keseluruhan sebanyak 89 markah, iaitu pecahannya hafazan dan kelancaran 38 markah per 10, tajwid 28 per 30, fasyahah jelas 14 per 20, suara dan persembahan 9 per 10. Jadi sedikit masa saya minta untuk kita sama-sama dengar bacaan adik Syarinah ini dengan surah yang diperdengarkan kepada kita, iaitu surah Al-Insyirah. Saya share screen ni pertama kali pakai ni, tak tahu boleh tak boleh ni. Alamak, host disable participant screen sharing. Tak boleh. Nanti sekejap. Sekejap Sekejap ya. Okey. Boleh? Sekejap. Tak boleh. Ya. Boleh ke? Okey, nanti sekejap. Okey. Alright, boleh. Ya. Okey, sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Syarinah binti Muhammad Nazir dan saya ingin menyampaikan surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi itulah dia bacaan daripada adik Syarinah. Yang telah kita perdengarkan tadi. Okey, jadi kita teruskanlah bagi kategori Qori. Dah ready ke semua? Okey, tempat ketiga jatuh kepada adik Mikael Hanafi bin Abdul Hanif yang berumur 10 tahun daripada blok A yang memperdengarkan surah Al-Fil dengan kutipan markah keseluruhan sebanyak 89 markah dengan pecahan markah hafazan dan kelancaran 38 per 40, tajwid 26 per 30, fasyahah itu jelas 16 per 20, suara dan persembahan 9 per 10. Tahniah kepada adik Mikael Hanafi. Jadi seterusnya untuk Naib Johan berumur 12 tahun daripada blok A juga ya, iaitu adik Muhammad Amirul Razli bin Muhammad Nilam yang memperdengarkan surah Al-Kafirun dengan kutipan markah keseluruhan sebanyak 89 markah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Amir Razli sama sekolah dengan saya. Sama kelas. Kena. Okey, dengan pecahan markah hafazan dan kelancaran 38 per 40,
tajwid 27/30, Fasyahah jelas 15/20, suara dan persembahan 9/10. Jadi kita ada tie di sini iaitu seri 89, tetapi hakim pertandingan telah memutuskan bahawa adik Amirul Razli mempunyai kelebihan di mana kemenangan beliau berdasarkan daripada kelebihan markah tajwid iaitu 27/26. Itu dia pengakuan yang Ustaz. saya. Alhamdulillah Ustaz. Tahniah Thank you adik. Ustaz. Tahniah. Okey, jadi kita teruskanlah. Ini pun ditunggu-tunggu juga ni. Siapa yang jadi juara, kira juara ataupun johan untuk pertandingan hafazan Al-Quran tahun 2021 bagi kategori Qori jatuh kepada adik Aiden Zain Mikael bin Izham daripada Blok A juga. Ni Blok A pukul habis ni. Yang memperdengarkan surah Al-Insyirah dengan kutipan markah keseluruhan sebanyak 90 markah. Adik Aiden ni berumur 10 tahun. Jadi pecahan berikut ialah hafazan dan kelancaran sebanyak 38/40. Tajwid 27/30, Fasyahah jelas iaitu 17/20, suara dan persembahan 8/10. Jadi macam tadi juga, marilah kita bersama-sama memperdengarkan bacaan adik Aiden Zain dengan surah Al-Insyirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eden. Saya berumur 9 tahun. Saya akan membaca surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Terima kasih bacaan adik Aiden Zain. Tahniah diucapkan, pihak surau mengucapkannya tahniah juga kepada ibu dan bapa. Kalau ikutkan markah kat sini, juara keseluruhan lah beliau. Syukur Jadi, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, jadi itu sajalah majlis kita pada malam ini. Kita pun dah umumkan. Jadi untuk bagi ahli karya yang nak mendengar semua peserta, bacaan peserta ataupun video, boleh layari YouTube dengan kata carian Surau Al-Aziz. InsyaAllah akan jumpalah. Tak kena scroll sikit kot. Nanti lepas ni saya akan buat hebahan di WhatsApp dan juga di Facebook. Saya akan bagi link dia lah. Link dan video pemenang juara tadi yang kita akan kongsikan dengan ahli karya yang mungkin tidak berkesempatan untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Jadi hadiah tu kita akan dah ada dah, hadiahnya dah ada dah. Nanti kita cuma tetapkan satu tarikh, kita nak jumpalah pemenang-pemenang ni dan juga semua peserta. Ya, tunggu di rumah ya adik-adik semua. Okey, dengan itu selesailah majlis kita pada malam ini. Jadi kita berdoalah agar semoga majlis kita pada malam ini dapat memberikan semangat baru kepada kita untuk mendalami lagi ilmu-ilmu untuk bacaan Al-Quran dan seterusnya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi dengan ini saya
Muhammad Nizam bin Muhammad Sulaiman. Sudahilah dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga kita dapat berjumpa lagi insya-Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقو به أجناننا وأسرع به أفهامنا وقو به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بطاعتك وأسرارنا بخشيتك إنك على ما تشاء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا فاردده إلينا عند حاجتنا إليه إنك على ما تشاء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Amirul, esok masuk dah kelas. Ya. Kau. Kena